Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Tajuk hari ini iaitu tajuk ke-9, function ke-9. Kita sudah buat di sini berkaitan dengan apa matlamat kita belajar nahwu dan saraf. Kita belajar dah bagi belum yang ada tangga-tangga tu? Yang keempat. Dah bagi dah? Dia function jiwa manusia. Ini tak bagi lagi. Sebab minggu lepas kita tinggal. Ada ini yang ini yang ke-8. Tulis dia yang ke-8. Nanti mungkin yang ke-5, 6 tu tak bagi lagi. Sebab saya akan bagi ni berasaskan tajuk. Okey, tuan-tuan. Okey. Dia punya function dia yang hari ni, bagaimana Al-Quran kita nak gunakan supaya ia betul-betul membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dekat rapat dengan Allah Taala. Itu nombor 1. Ada 6 tangga. Ada 6 tangga mengikut apa tu isinya Gunawan ni. Ada 6 tangga kajian yang dia buat. Tangga pertama iaitu dia kata baca tanpa faham. Kita salin baca tanpa faham. Okay. Tangga pertama baca tanpa faham. Hari ni majoriti kita baca tak faham. Betul tak? Majoriti baca tak faham. Jadi apa buktinya manusia baca Quran tak faham? Buktinya iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu maksudnya kita membaca tanpa faham. Bacalah dengan nama Tuhan kau yang telah menjadikan manusia dari alaq dan telah mengajar manusia apa manusia tak tahu itu saya terima secara ringkas. Itu yang pertama. Jadi tuan-tuan nanti salin ayat tu salin ayat Al-Alaq tu, di mana kita hari ni majoriti umat kita baca Quran tak faham. Jauh sekali nak pergi ke tangga yang kedua. Tangga kedua belum lagi. Tangga ketiga jauh sekali. Tangga ke-6 amat jauh. Jadi tangga dia ada 6 tangga sebenarnya. Bagaimana Al-Quran itu nak takarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang perjuangan saya. Nak suruh orang faham dulu ni, domik-domik ni dulu. Nak suruh orang faham ni. Yang saya duk tekan hari ni, berilah sedikit panjang umur kepada aku ya Allah Ta'ala, supaya aku habis 30 CD ni. Begitu niat 30 CD ni habis. Berilah panjang umur. Ini baru 8 CD, baru 8. Bolong lagi pergi 9. Saya katakan tadi satu siri lebih baik mengajar 3 kali. Ponet. Tidur 5 jam lepas ceramah tadi. Pukul 3 habis, tidur penat. Jadi tuan-tuan, dan yang tinggi sekali tuan-tuan, yang nombor 6 dalam Quran ada berpuluh ayat menyebutkan betapa yang tinggi ni. Yang tinggi ni nombor 6, bila mana Al-Quran itu betul-betul jadi pedoman kita, betul-betul jadi penghayatan kita, betul-betul jadi pemahaman kita. Dan Al-Quran itu yang ke-6 ni duduk di jari jemari kita. Kita tak takut dah kalau Tuhan ambil anak kita pun Al-Quran di dada kita. Pergilah dulu, nanti ibu akan ikut kemudian. Ambil suami kita, pergilah dulu, nanti saya ikut kemudian. Sebenarnya bukan dia mati, dia pergi dulu. Betul tak? Dia pergi dulu. Kalau kita pergi dulu, tak kisah, silakan. Kita hantar bunga raya ke bersama-sama, kan? Apa nak tak sedih je? Betul tak? Suami pergi dulu. Pergi dulu. Ya, tak apa, besok adalah ganti. Begitu.
InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, untuk ayat 6 ini, untuk tinggi yang paling tinggi sekali ni, iaitu surah 28 ayat 85. Ya. Surah 28 ayat 85. Iaitu surah apa 28? Al-Qasas. Ayat tu bunyi? Ayat tu, orang yang ke-6 ni, bila dia baca Quran, air mata dia mengalir. Kerana ingat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Air mata dia mengalir tuan-tuan bila baca Quran. Kulit-kulit dia ni akan bergoncang. Dia panggil taksya'iru. Kulit ni bergoncang bila dengar ayat Quran. Kita hari ni kulit pun tak kisah kan. Tak, kulit bergoncang bila baca ayat-ayat lembut, kulit pula akan lembut balik. Bukan saya kata, dalam Quran ada cakap. Kalau tak percaya, bukalah ayat tu. Apa dia ayat bunyi dia? Ayat 8. Ayat 85. Nalaradtuka ila ma'an. Ayat ni kita baca, kita kena pergi haji. Tujuannya supaya balik-balik kita naik. Tulis di dinding. Lepas tu ayat yang seterusnya. Itu ayat yang kedua tu kul. Cuba terima apa dia kul. Rabbi. Lagi Tuhanku. Ya lagi a'lamu, lebih tahu, bil huda, manja bil huda, siapa yang datang kepadanya dengan sebab Al-Quran itu petunjuk. Waman wa fi dhalalin mubin, dan siapa sebenarnya dengan Quran lebih membawa kepada kesesatan. Jadi tuan-tuan takut tak ayat yang kedua? Takut kan? Takut. Jadi ini yang paling tinggi sekali, ke-6. Paling tinggi sekali baca Quran, menangis kita tengok ayat Quran tu. Selama ni kita pergi ke Mekah, dengar Tok Imam baca Quran, menangis kan? Kita pun menangis. Sebab kita kata sedihnya imam ni baca Quran, mesti ada masalah keluarga kan? Kita pun menangis, tumpang sedih. Sebenarnya dia faham ayat tu. Ya, dia faham. Yang kedua tuan-tuan, iaitu membaca secara memahami nahwu dan saraf. Kalau kita tak faham nahwu, saraf, balaghah dan juga fasahah dalam Quran, kita tidak mungkin boleh capai ke tahap yang ketiga. Macam mana kita nak faham? Nahwu pun tak tahu, isim pun tak faham, huruf jar pun tak tahu. Ya, jadi kita baca macam biasa lah. Jadi bila kita baca yang kedua ni tuan-tuan, maka dengan sendirinya kita sudah ada di tahap yang kedua. Jadi sekarang hari ini kita sebenarnya berada di tahap kedua. Jadi tuan-tuan sabarlah. Sebab itulah kadang saya ni merepek saja hantar SMS kepada anak-anak murid, tunggu, sabar. Sabar tu memang bagus, saya kata. Saya kata baik sangat, nanti marah pula. Bagus sabar ni. Ya. Pasbir, Tuhan kata sabarlah kama sabara ulul azmi, seperti sabarnya orang-orang yang Tuhan bagi pakai ulul azmi tu daripada nabi-nabi tu kan. Hebat tak sabar? Tuan-tuan sabarlah, setiap yang susah tu akan senang, dan Tuhan ganti kesabaran kita dengan benda yang lebih baik lagi. Tak kisah. Kita tak sedar bahawasanya pengorbanan yang kita buat, bila balik lagi Tuhan ganti, kita tak nampak Tuhan ganti tu. Kita tak nampak. Dia katakan, tuan-tuan, itu tangga yang kedua. Jadi tuan-tuan ada di tangga yang kedua sekarang, sabarlah. Tanda kedua ni memahami nahwu dan saraf. Sebab itu tuan-tuan bawalah rakan-rakan kita, jiran-jiran kita yang langsung tak tahu baca tu. Langsung tak tahu baca, tangga pertama pun tak lulus, baca pun tak reti. Bawalah dia, tuan-tuan buat. Jangan fikir pasal pahala, fikir pasal kesian. Fikir pasal kesian kawan ni semua kan. Baca Quran tak reti, apa semua tak reti, sedangkan tuan-tuan tahu dia ni tak reti. Jadi tuan-tuan bawa dia, berdosa kita nak dia. Berdosa. Sebab itu saya kata, bawa rakan-rakan mengajar nahwu. Ajar dia huruf jar, ajar dia. Dia mati besok pun tak apa, dah huruf jar dah tahu sebiji. Kan? Okay? Jadi untuk itu tuan-tuan, membaca dengan tilawah ni, surah 2 ayat 121, membaca dengan tilawah.
iaitu surah 2 ayat 121, surah 73 ayat 20, surah 75 ayat 16 hingga 20. Laju sangat. Ayat 75 ayat 6 hingga 20. Surah 54 ayat 17, surah 19 ayat 97, surah 3 ayat 17. Ada 25 ayat lagi yang boleh kita gunakan untuk menunjukkan bahawasanya wajibnya belajar nahwu dan saraf. Tuan-tuan, sebab itu kadang saya nak menangis dia. Kenapa lah baru hari ni baru aku nak mengajar dia orang. Dulu aku tak nak mengajar, tapi dah 30 tahun dah mengajar. Tak faham. Ulang balik. Untuk tahap 2 ni, surah 2 ayat 1 to 1, surah 73 ayat 20, surah 73 ayat 20, surah 75 ayat 6 hingga 20, surah 54 ayat 17, surah 19 ayat 97, dan surah 3 ayat 17. Ada 20 ayat semua. Tapi ini saya dimasuk oleh engineer ni 7 saja. Jadi tuan tengok betapa pentingnya nahwu saraf belajar. Wajib, bukan main-main lagi. Tuan-tuan balik hari ni, pergilah kempen, bawa rakan-rakan mai belajar sini. Datang sini, tuan-tuan balik ajar mereka balik. Macam Puan Nalila tu buat, ajar mereka ni balik. Ajar. Mana syurga kita Tuhan jamin. Syurga dunia tu. Besar sungguh tu pahala. Betul tak? Macam saya ni tak besar kepala. Besar. Sebab itu tuan-tuan, cepat masuk martabat kedua. Martabat kedua iaitu mengajar balik. Baru martabat pertama ni belajar. Martabat kedua ajar balik. Dapat sikit ajar sikit. Dapat sikit ajar sikit. Ya tak? Lepas tu tuan-tuan, kita tengok tangga kedua ni. Tangga kedua ni kita tengok ayat 121 surah Al-Baqarah. Cuba terjemah bersama dengan Ustaz. Allazina atainahu al-kitab yatlunahu, bacakannya haqqa tilawati. Bacaan sebenar-benar tu bacaan dengan mengetahui isim, fi'il dan harf, mengetahui kalimah mabni segala tandanya, mengetahui kalimah mufrad segala tandanya, mengetahui tanda-tanda asal, tanda-tanda furu'nya. Faham tak tanda asal, tanda furu'? Tahu kan? Kalau dhammah tanda asal, kalau furu' alif dan waw. Untuk isim mu'rab. Okey. Ulaika yu'minuna bihi. Orang-orang yang memahami Al-Quran dengan cara ini, mereka lah sebenarnya orang beriman. Yang lain tu dia kata waman yakfur, sesiapa yang ingkar, faulaika humul khasirun. Rugi. Di luar sana ramainya orang rugi. Ramai orang rugi. Jadi atas dasar itulah tuan-tuan, kita buat rakaman ni untuk nak membawa masyarakat kita kepada celik Al-Quran. Sekurang-kurangnya tangga kedua mereka dapat. Mereka tahu di mana isim, di mana fa'il, di mana harf. Okey. Tangga ketiga, tidak mungkin kita dapat tangga ketiga kalau tak ada tangga kedua. Tangga kedua alat untuk mencapai tangga ketiga. You remember that when you are on the second step doesn't mean that you rest. It is for you to go to another step. Correct or not? Jangan berehat. Okay, berehat dalam kubur you kan? Okay. Mana bila anda melangkah tangga satu, itu untuk berehat, bukan. Itu untuk anda bersedia untuk naik ke tangga ke dua. Okay. Iaitu dipanggil tadabbur. Peringkat tadabbur menuju ainul yakin dan hakul yakin. Tuan-tuan pernah dengar tak perkataan ainul yakin? Mata nampak jelas hakikat kebenaran Allah SWT itu. Kalau dah tak faham isim, tak faham dhamir, tak faham ayat fa'iliyah, ayat ismiyah, macam mana nak tiba kepada ainul yakin? Boleh ke tiba? Impossible. Impossible nak tiba. Ya, tuan-tuan tengok orang lain mengkaji Quran begitu hebat. Okey. Dan sampai ke tahap ainul yakin dan hakul yakin.
Kita nak yakin dengan kebenaran sesuatu kenyataan itu, tuan-tuan, tidak boleh dapat melainkan kita dulu tengok dengan mata kasar. Dengan mata kasar tengok ni. Oh, kejadian ni berlaku. Lepas tu hakul yakin menggambarkan, tak apalah, ini ujian Allah untuk kita, terimalah. Kita pun tersenyum lah kan. Tak apalah, tengok, untung tak pernah rugi. Ya, aku buat sikit untung, orang lain tu bertahun-tahun cuba tak dapat. Aku ni dapat, kenapa? Fikir, itu ujian Allah kepada kita. Ujian Allah kepada kita. Nak tengok kita ni terima ujian tak dengan nikmat ni? Dengan nikmat ujian tak? Itu maksudnya dia kata ainul yakin dan hakul yakin. Kalau kita dapat segala gejala yang Tuhan bagi, macam kita kata bencana, ingat tak kita bencana dalam yang kedua dulu kan, bencana kan, kita tak takut kalau ini kepada Allah. Kalau kita seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang ada keyakinan diri kepada Allah, apa nak takut? Tuhan bagi kan, Tuhan bagi kereta hancur terbakar, beli yang baru. Tidak? Apa nak takut kan? Tuhan takut. Hari ni ujian Allah kepada kita, suami meninggal, isteri meninggal. Sebab Allah Ta'ala nak memuliakan si suami tu di akhirat dulu, supaya bila tengok hari ni ramai orang yang suami tak ada tapi anak berjaya, bukan main hebat, jauh berbanding dengan orang yang ada suami. Tengok kenapa begitu berlaku. Orang ada suami pun ada, tengok kaya-kaya anak 2 orang je tapi tak berjadi. Orang lain tu biasa saja, postman anak sampai 3 orang 4 orang, apa tu, jurutera, postman je. Dia kata makan sayur je dulu ustaz, saya makan sayur je dulu, sayur air makan dengan ikan kering, tak nak kat UiTM semua sekali kan. Tengok, tengok itu, kita syukur tak kepada Allah SWT? Kita nampak tu kan. Jadi ayatnya surah 38 ayat 29, atau tak balik baca ayat ni, balik nanti cari ayat ni. Okay? Surah 4 ayat 82, surah 22 ayat 54, surah 41 ayat 53. Ada banyak lagi ayat-ayat yang saya tak masukkan. Ini kita masukkan hanya 4-5 ayat saja. Jadi tuan-tuan, nanti kita belajar bagaimana kita nak cari ayat yang berkaitan dengan function ni. Bagaimana nak cari. Ini function dia, bagaimana nahwu dan saraf membawa kita dekat kepada Allah SWT dengan Al-Quran. Itu function dia. Notion itu makna setiap ayat itu notion dia. Okey, kita ada program untuk mengajar anda baca ya. Okey. Kita tengok ayat pertama, surah 38. Cuba terjemah bersama dengan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun. Kitab. Jadi kitab ni refer pada Al-Quran kan? Anzalnahu. Kami turunkan dia. Lihat baru. Untuk tadabbur, untuk berfikir dengan ayat Al-Quran. Dia dah baru ya, untuk mereka berfikir ayat di tanda-tandanya, ayat-ayatnya, waliyatazakkara, dan akan menjadi ingatan. La tu la akan ulul albab, para berfikir. Kalau tuan dah boleh kata ulu tu orang berfikir, albab tu berfikir, dah cukup bagus dah tu. Betul, cukup bagus dah tu. Kalau terjemah ni dah bagus dah. Tapi kata dengan ustaz okey lah tu. Kalau belakang ustaz tak tahulah. Okey tak? Yes tuan-tuan, we move to another step. The fourth step, it is a process of tadarrus Al-Quran. Tadarrus ni artinya kita baca dengan ramai. Jadi sekarang kita ni tadarrus. Kita ni di dalam proses tadarrus. Daripada darasa ni we learn each other. Must have one leader to correct. One leader tu mungkin ustaz yang tahu sikit, just to correct the mistake of each other. Jadi hari ni kita tadarus setiap bulan puasa saja. Itu pun bukan tadarus seperti mana ini. Tadarus kita, tadarus yang hanya baca saja, nak menamatkan Al-Quran secara orang kata sub kontrak kan, sub kontrak. Lepas tu habis tu tadarus ini iaitu baca berulang kali, mengambil iktibar dari kisah-kisah dalam Al-Quran serta pengajaran-pengajaran Al-Quran, dan
menghukumkan apa yang ada dalam Quran itu kepada kehidupan kita, menjadikan itu hukuman. Itu maknanya tadarus. Bukan sekadar mengenal apa tu fact and receipt saja, tapi kita mencari ayat, mencari hukuman dalam ayat itu namanya tadarus, daripada darasa. Kalau kita rasa hari ini senang sangat, cari ayat senang. Kenapa Tuhan bagi kita senang sangat ni? Apa dia ujian-ujian yang Tuhan bagi? Kalau susah sangat ni, apa sebab jadi susah sangat? Cari ayat dia. Kenapa? Jadi supaya kita akan lurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kelima. Okey, untuk ayat yang kelima ni, ayat yang keempat ni kita tengok ayat iaitu surah 7 ayat 2. Peringkat keempat ni ada 4 ayat. Dah bagi tak? Belum. Surah 3 ayat 79. Tuan-tuan nanti kena ingatlah nama surah tu. Kalau kata surah 1 Al-Fatihah kan, surah 2 Al-Baqarah, surah 3 surah 36 Yasin. Itu dah kena tipu. Yasin baca kali tak ingat surah. Tuan-tuan mesti ingat, Qul Huwallah tu surah dia bukan surah Qul Huwallah. Al-Ikhlas. Kita lebih kenal kepala surah daripada nama surah kan. Surah Al-Masad surah apa? Tabat Yadah. Okey, surah Al-Kahfi. Okey, apa permulaan dia? Okey, betul. Betul. Okey. Untuk tangga 4 ni ada surah 3 ayat 79. Okey. Surah 7 ayat 204, surah 6 ayat 20 dan surah 2 ayat 208. Jadi tuan-tuan ambil salin-salin ayat ni dan buatlah cerita-cerita dengan rakan-rakan sepejabat. Lepas tanggungjawab tau. Kalau tidak nanti tanggungjawab tak lepas. Okey, kita tengok surah 7 ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Tuhan perintah wa'iza. Dan Quri'a, dibaca Al-Quran. Pastami'u, hendaklah dengar. Wajib dengar. Kalau kita pergi semayang tu, tengok orang baca apa tu Quran di masjid, jangan semayang sunat, dengar dulu Quran tu. Mana antara penting dengan Quran ke semayang sunat? Kalau semayang wajib, orang baca Quran pun dia semayang juga kan. Okay. Wa ansitu, ansit, diamlah. Orang lelaki yang pergi semayang kita bilang ansit. Ansit, diam, la'allakum turhamun. Semoga kamu akan mendapat rahmat. Wazkur rabbaka, ingatlah Tuhan kamu fi nafsika tadarruan, rendah diri, tadarruan, wa khifah, takut, daripada khafa, sembunyi kan. Kita bila takut kat Tuhan bukan kuat-kuat, sembunyi kan. Allah dunal jari, tanpa meninggikan suara. Okay. Minal qawli, daripada ucapan, bil guduwi, pagi, wal asal, dan petang, wala takun minal ghafili. Jadi betul, kalau tuan-tuan dan puan nak sampai ke bracket tadabbur ni, bila terjemah tu faham cukup lah. Tak semestinya butir-butir, mana faham cukup lah tu, dah boleh faham lah tu. Okay, bila wala takun tu ayat amal, ayat perintah, janganlah kamu jadi di kalangan orang-orang yang tuan-tuan nak cari macam mana lagi, dah boleh terjemah ayat Quran tu bagus tu. Okay, hebat tak? Bagus tak? Orang luar sana tak reti, tutup imam pun tak reti, sebab dia tak belajar. Bukan nak kata apa. Yang kelima tuan-tuan, bila kita sudah tadarus berulang kali, ingat peringkat ketiga tadi kita telah jalani tadabbur. Dabbara yudabbiru tadabburan.
liyadabbaru ayat tadi kan, untuk mengambil Quran itu sebagai inti kehidupan kita, panduan kehidupan kita. Okey, dan Al-Quran ini peringkat ketiga ni tak payah diambil, dia dibimbing. Kita dibimbing panduan kita tu, tak payah. Bila kita nak buat keputusan, kita buat keputusan bimbingan Quran tu keputusan. Jangan takut buat keputusan, jangan takut. Pasal apa? Kita telah berada di peringkat yang ketiga, at-tadabbur. At-tadabbur tu boleh dihubungkan dengan bimbingan dari Allah kepada kita. Jangan takut. Tuan-tuan apa nak takut? Ke sakit, demam apa semua, Allah dah bimbing. Allah dah luruskan kepada kita, uruskan kehidupan kita. Itu tadabbur. Tuan-tuan sakit, risau ke? Takut ke? Takut ke? Jangan takut. Yang kelima, barulah kita berada peringkat yang hampir tinggi, iaitu kita menuju dia panggil ilmu yakin dan imanul yakin. Ramai orang beriman hari ini tapi tak yakin. Kita beriman kepada hari kiamat, kita beriman kepada Al-Quran itu wajib dipelajari, tapi tak yakin, tak rasa kuat. Jadi menuju kepada ilmu yakin dan imanul yakin. Yang bawah tadi ainul yakin dengan hakul yakin. Ainul yakin lebih bawah berbanding dengan ilmu yakin. Kalau hakul yakin di bawah berbanding dengan imanul yakin. Imanul yakin, kita yakin bulat-bulat bahawasanya itu semua dari Allah. Jadi kita tenang tak? Takut tak? Apa nak takut? Tak takut langsung tak. Kita berjalanlah di mana kita takut. Janganlah nak sedih kan. Okey, ayatnya 102 ayat 57. Ayat 57. Dan surah 5 ayat 83 dan surah 19 ayat 53. Ada 3 saja saya letakkan. Cuba tuan-tuan cari surah 102 ayat 57. Lepas tu surah 5 ayat 83 dan surah 19 ayat 58. Cuba tengok surah 5 ayat yang bawah tu 19 ayat 58. Itu pun tak faham. Ini nak marah ni. Minggu depan saya bawa ke tempat. Aduh. Tak, sorry, jangan ambil, jangan pula tak kelak pula bila Ustaz cakap macam tu. Okey, tengok surah 5 ayat 83. Surah 5 surah apa? Al-Maidah ayat 83. Tengok yang Tuhan kata Al-Quran menuju kepada ilmu yakin ni. Tengok, yakin. Tahap kelima ni tuan-tuan. Ya, wa izan ya. Mimma. Ya. Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, tara, engkau lihat ayunahum, mata mereka, air mereka dia tafidu. Tafidu tu mana banjir, faidan banjir, tafidu minad dami, banjir dengan sebab air mata, bercucuran air mata. Itu salah satu ayat yang menunjukkan bahawasanya orang ni sudah mencapai tahap ilmu yakin, iaitu imanul yakin. Kita masuk kubur kita dengan tahap ini, ya. Jadi bila kita masuk tahap ini, dunia ni bagi kita tidak apa-apa lagi. Bukan kita tak kerja lagi, janganlah kita tutup kedai semua, jangan. Bila kita tiba ke peringkat ni, kita lagi kuat mencari kekayaan dunia, tapi bukan untuk diri kita, tapi untuk orang yang perlukan kepada kita. Itu kekuatan kita. Saya tidak suka bila orang cakap pasal agama mesti selekeh, tak mau, mesti tak mau. Kita mesti kemas, ya, mesti kemas dan mesti kemas. Sebab itu melambangkan Islam yang kita anuti, bukan selekeh. Ya, tak mau kita tunjuk dengan rambut sikat cantik kan.
Baju ni wangi, ni baju kokong bau. Jangan. Sebab itu saya dalam berceramah pun saya bisa pakai macam ni. Ya. Minggu depan ada kusam tu ni. Tengok tak ada apa dia kusam. Orang Terengganu kalau sapu tangan tu dia tak bagi sapu tangan, dia bagi kusam. Kusam tu sapu yang kecil, small kan. Yang 3 segi. Dia bagi kusam. Okey, tuan-tuan, yang akhir sekali iaitu Al-Quran sudah jadi pedoman kepada kehidupan kita, penghayatan dan panduan. Cuba tengok surah 24 ayat 1 ataupun surah 24 ayat 1 apa dia? Surah 24 surah apa? An-Nur ayat 1. Tuan-tuan nak menangis ni dengar ni. Surah 24 ayat 1. Apa dia ayat dia? Allah Suratun ya, wa faradnaha nazalna fiha yes maknanya surah itu refer kepada Al-Quran yang kami turun kepadanya dan menjadikan pegangan dan ingatan oleh orang-orang yang berada di tahap kita kata pedoman ini, ya. Itu surah yang menunjukkan bahawasanya ayat Al-Quran itu adalah sudah jadi pedoman dan penghayatan dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam. Okey. Jadi tuan-tuan, insya-Allah okey. Ayat surah 13 ayat 27 ke 28. 38. Surah 24 ayat 1 yang tadi. Surah 28 ayat 85. Cuba kita lihat surah 28 ayat 85. Innal ladzi farada 'alaikal Quran. Yang tadilah. Yang tadilah, okey. Yang kita kata ayat untuk kembali haji tu kan. Sesungguhnya yang telah difardukan ke atas kau Al-Quran yang diwajibkan laraduka ila ma'ad, membawa kau kembali kepada Allah. Ma'ad itu tempat kembali. Maknanya kita lahir tanpa ada apa-apa dan kita balik dengan ada apa-apa. Ya, hebat tak? Ya, kita balik ada apa-apa. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini kita akan jumpa lah isim, betul tak? Kita akan jumpa isim bahagian depan, betul tak? Akan jumpa bahagian atas, betul tak? Bila isim bahagian depan tu ada 8 sebab, ya tak? Kalau sebab tu sebab jadi mubtada, maka dia tu dalam jabatan subjek. Penting. Kalau isim tu isim bahagian atas, ya, dan dari kategori maf'ul bih, maka dia jabatan objek. Jabatan objek satu saja. Kalau dia tu sebelum tu ada kana wa kana Allah dan dia jadi isim kana, maka isim kana pun juga jadi subjek. Ataupun depan tu dia kata la haula wala la haula tu isim la dan dia jadi juga subjek. Jadi sila konsentrate kepada subjek saja dulu. Lepas tu baru predicate. Okey. Lepas tu barulah kita tengok kepada keterangan dan juga tata bahasa. Ada 5 jabatan saja. Ya, jabatan yang pertama sekali subjek. Subjek ada 4 isim baris depan, 2 isim baris atas. Boleh ingat tak siapa macam tu kan? Isim baris depan tu bila dia jadi mubtada, yang kedua jadi fa'il, yang ketiga naib fa'il, yang keempat isim kana. Itu 4 sudah diambil situ. Yang kelima bila jadi isim la, dan yang keenam bila jadi isim inna. Tenang. Jadi kalau kita belajar nahwu surah sampai ke tahap tu, wih, hebat tu, boleh ingat tu. Hebat tu boleh ingat. Jadi bila kita dah boleh ingat yang macam tu jawab majrur dan setinggi ingat. Itulah dia tahap tinggi kita belajar Quran.
Tuan-tuan, betul tak Quran? Jawab ni betul tak? Kau kena marah. Fi'il betul tak? Betul tak isim? Betul tak? Betul tak? Harah? Jawab je betul. Okey, ini 3 jenis perkataan saja yang dalam Quran. Okey. Tuan-tuan, beri satu fi'il. Ya? Fi'il lain lah, fa'ala je. Katabalah. Kataba. Okey, beri satu isim. Ya? Takkan masjid nak tulis. Kataba. Okey, Arisalah. Okey. Katiba ada. Buat harah satu. Apa dia mi apa? Ya? Bi bil qalami. Okey, bil qalami. Okey, betul tak? Okey, tuan-tuan. Bila kita jumpa fi'il dengan isim dengan haraf ni, kita tahu ini fi'il madi, betul tak? Betul tak? Fi'il madi betul tak? Dan kita belajar dulu dalam ni ada fa'il, betul tak? Siapa dia fa'il? Huwa. Kita tengok dalam ini ada fa'il, betul tak? Dalam selepas dia tak ada fa'il. Fa'il duduk dalam ni. Jadi kita kata dia tu domain mustatir, betul tak? Betul tak? Domain mustatir ada dua, satu jawazan, satu wujuban. Jadi kalau macam ni dia tak ada orang depan tu, maka domain mustatir ni jadi dia wujuban. Faham tak? Dah terang dah. Itulah tak faham. Betul tak ni tuan mana? Wujuban. Faham tak? Jadi di sini domain mustatir, dalam tu ada kata nama huwa, dan dia ni kita kata wujuban. Wajib sebut sebab tidak ada orang dalam tu kecuali dia. Okey? Ar-risalata fi'il isim mansub maf'ulun bi dan dia jadi jabatan objek. Di sini mana jabatan dia? Di sini dalam ni ada huwa. Jadi huwa tu jabatan dia adalah fa'il, betul tak fa'il? Fa'il bukan mubtada, fa'il. Jadi fa'il ni jadi subjek. Okey, nampak tak tu? Ini dah belajar dah ni, tapi macam baru hari pertama je. Okey, tuan-tuan. Ni bil qalam ini kita kata bija, betul tak? Majrur, betul tak? Okey, kalau jar majrur kita kata B21, betul tak? Kalau dia jar majrur, dalam tu jabatan apa? Yes, keterangan. Keterangan. Betul tak? Okey, kita tambah lagi. Ayat ni nak elok lagi. Kataba ar-risalata bil qalami ba'da zuhri. Apa ni ba'da zuhri? Selepas zuhur. Okey, lepas zuhur ni kita kata zaraf. Ini zaraf. Zaraf zaman, zaraf makan. Zaraf zaman. Ini jadi apa? Belum lagi. Ini zaraf zaman mabniun alal fathi. Yang ini mudhafun ilaih. Ingat mudhafun ilaih ada dua. Satu tanpa zaraf, yang kedua dengan zaraf. Jadi ini mudhafun ilaih. Jadi kalau zaraf zaman ni jabatan apa? Ya, keterangan. Jadi tuan, dalam satu ayat ni kita ada berapa jabatan? Semua ada. Bila ada isim maka ada jabatan. Okey. Okey. Cara yang paling mudah sekali kita belajar domain, tuan. Yang benar. Ini domain. Dan ini. Satu dipanggil Zohi. Zohi itu nampak domain. Nampak dia domain. Dalam ayat pada isi pada fi'il nampak domain dia. Okey?
Yang kedua, dia kata sembunyi. Mustatir, dia bilang mustatir. Tak nampak tapi ada. Tak ingat tu. Yang zahir ni ada pula yang terlampau zahir. Dia panggil mufasil, berpisah seperti ana, nahnu, anta, huwa. Ini selalunya kalau dhamir berpisah dalam Quran mesti dia jadi mubtada. Bila tuan jumpa dalam Quran perkataan ana, huwa, wa ana rabbukum fa'buduni, dia jadi mubtada. Bila jadi mubtada, dia dengan sendiri ni dia jadi jabatan subjek. Seronok tu kan? Tengok saja huwa subjek. Jangan kata lagi mubtada, tak main subjek. Dan dia mesti duduk tepat balik tepat. Itulah dia. Kalau tuan mahir setiap perkataan macam tu, hebat sungguh. Betul tak ada? Dalam ayat tu hero dia huwa good domain tu. Bisa membuat. Ya. Yang kedua, apa dia yang kedua? Muttasil. Bersambung. Ada dah 3 lagi. Bersambung kan? Kita bersambung, nampak dia tu. Nampak dia bersambung. Macam ni lah. Kalau kata lahu, nampak dah ramai. Sambung dah tu kan? Kalau katakan kum tu, nampak dah ramai. Ini bersambung dengan Arab. Ini bersambung dengan fa'il. Okey. Bersambung tak tu? Itu maksud dia bersambung. Okay. Ada lagi tak yang muttasil? Ya, minhum sambung tak? Minhum sambung tu kan? Kalau antum tu muttasil. Okey. Dia kat suruh merapu, tapi saya tak ada duit. Ya, betul lah. Okey, itu yang jelas nampak. Ini nak jumpa. Tuan-tuan, yang kedua tuan-tuan, yang kedua dalam mustatir. Dalam mustatir ni satu dia panggil wujuban, yang kedua jawazan. Ya, seperti yazhabu. Ini mustatir lah. Dalam ni ada domain, iaitu huwa. Baiklah. Umpamanya izhar, ada domain tak? Izhar domain tak? Anta. Okey, apa makna wujuban? Wujuban wajib. Wujuban ni dalam istilah biasa, gambaran fa'il tak nampak. Fa'il tak nampak. Seperti kita kata akala sa makan. Ikan telah makan. Dia telah makan ikan. Dia ni dalam ni ada orang itu dia buat. Jadi di sini kita kata domain di sini mustatir wujuban. Sebab apa? Tak nampak rupa pemakan. Boleh tak? Susah orang faham ni. Mustatir tu maknanya tersembunyi. Tersembunyi lagi yang tak nampak domain. Sebab dia kata yang macam ni dia kata wujuban.
Kerana domainnya betul-betul sembunyi. Okey, tapi kalau di sini kita kata akala Ali makan ikan. Nampak tak pemakan? Ali ni sama tak dengan dalam akala ni? Ali sama kan? Akali ni buah kan? Ali pun sama kan? Jadi di sini kita nampak domainnya nampak rupanya ada duduk pada Ali tu. Fa'ilnya duduk pada Ali ni. Yang kita bincang sini, domain dia tu pelaku perbuatan tu. Pelaku perbuatan makan ni adalah dia. Pelaku makan di sini adalah Ali. Tapi domainnya juga ada dalam ni. Jadi domain ni nama dia jawazan. Nama dia mustatir jawazan. Jadi masa kita nak terjemah tu, apa yang sebut adalah makan dia Ali. Tak payahlah. Pasal dia ada wujuban, ada jawazan. Di sini kena sebut wujuban sebab pemakan tak ada. Di sini pemakan hanya seorang lelaki-lelaki. Ya, buah. Jadi nama dia wujuban. Beza antara wujuban dengan jawazan. Wujuban fa'il tak ada. Jawazan fa'il ada. Itulah dia 4 kategori besar domain. Yang pertama kategori zahir, jelas. Zahir ada 2, berpisah dengan bersambung. Ingat, bila dia berpisah, dia jadi mubtada. Boleh? Bila dia bersambung, dia jadi fa'il ada. Dia jadi maf'ul ada, jadi majrur ada. Ingat tak? Bila zahab tu sambung tak? Dia jadi apa zahab tu? Fa'il. Ya. Katakan ra'aituka, ka jadi apa? Maf'ul bih. Minka jadi apa? Itu dia. Itu jangan ke mana-mana minggu depan. Supaya ada fasih domain. Ya, mana fasih domain. Okey. Ni tuan-tuan, akala aliyun boleh tak? Boleh. Jadi taukid. Ali dah makan. Okey, okey. Ini taukid. Kalau samakan taukid. Ya, bukan tak boleh. Okey, ni. Kalau Ar-Rahmani Ar-Rahimi ini tabih. Betul tak? Tabih jadi jawatan apa? Okey Ustaz. Dua-dua isim bertemu dengan isim. Betul tak? Tapi di sini konsep dia, bila dua-dua bertemu, yang kedua tu it is like a repetition of the first one. Okay, isim dengan isim kan? Tuan-tuan tengok pula di sini. Yang ni katakan ni. Isim tak? Isim? Dua-dua isim mudah-mudah boleh. Memberi makna rumah Allah. Yang ini mesti mari depan, ini mesti mari balik Allah. Ataupun kita kata Baitu Ali, ini mesti balik tanwin pada bawah, rumah Ali. Itu isim dengan isim. Okey, kalau isim pula ni, ini kita kata ini Ali, isim tak? Ali. Di sini ada kana Ali. Jadi ini isim kana. Jadi tak jadi subjek juga. Okey. Kalau kita kata di sini syariba. Ini jadi fa'il. Baca. Jadi kita kembali kepada teori structure kita. Teori structure dia, bila isim fa'il bertemu sama-sama dia, isim tu akan menjadi memegang watak. Okey? Boleh tak? Kalau kita katakan perkataan ni, inda ni mana sisi? Ya, inda Allahi. Dia mesti balik bawah sebab dia jadi mudhaf ilaih. Ini zaraf. Jadi mudhaf ilaih. Kalau jadi bila buka Quran, anda boleh tentukan baris dia dengan bagus. Itu mana pengajian Al-Musawarah. So kena banyak kali dengar, kena jangan tak datang kelas, kena duduk dengar saja, penat tidur. Okey.
Duduklah dalam kelas kan. Betul? Saya kata banyak kali, inilah bekalan kita sebenarnya. Duit-duit semua tinggal bank. Betul tak? Duit-duit semua tinggal bank. Kalau bisnes kita besar sangat aja, bila kita meninggal, orang bank pun semua pergi cari kita. Pergi cari semua pegangan, kereta-kereta semua dah kena ambil dah. Kalau semua dalam installment. Ingat? Tak ada lagi kereta. Ramai orang ni kaya-raya, tapi semua kaya-raya duit pinjaman, duit bank, duit apa tu, kontrak, duit apa semua kan. Bila meninggal dunia kosong, kereta tak ada habis, dah kena habis semua dah. Saya pernah tengok, sedih sangat. Tapi kalau kita meninggal, kereta tak ada, dah milik kita semua. Dah milik, semua kita dah bayar habis kan. Ini rumah dah kena saksi dah. Sebab tu kalau boleh wasiat cepat-cepat. Sebab dalam Quran 1400 tahun dulu dah suruh wasiat. Ya, wasiat. Wasiat tu mana? Yusikumullah. Beri wasiat. Ya, di zakari orang lelaki 2 bahagian orang perempuan. Kalau lebih sangat duit tak ada, sebut nama Abdullah. Wasiat kepada Abdullah. Baitul Mal kan. Okey tuan-tuan. Ada pun nak tanya?